sejahtera saudara dan selamat datang ke Buletin Khas malam ini sempena genap 2 tahun perang Israel-Hamas hari ini. Anda bersama saya Amira Isa dan malam ini kami sorot berita terkini serta rentetan perkembangan perang ini yang masih mencari kesudahannya. Antara saja berita malam ini, perundingan antara Israel dan Hamas diteruskan buat hari kedua sekarang dengan beberapa ciri penting dalam pelan damai 20 perkara masih menjadi tanda tanya. Dan Singapura sudah salurkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih $23 juta kepada Gaza. Yang terkini kiriman khemah oleh Palang Merah Singapura untuk keperluan 6,500 penduduk Gaza. Hari ini 7 Oktober genap 2 tahun perang Israel-Hamas berlaku dan masih berlarutan dengan kereta kebal, jet pejuang dan bot tentera Israel terus mengebom cadangan Gaza. Semua ini berlaku sedang rundingan antara Israel dan kumpulan Hamas bersambung pada hari kedua sekarang ini di Mesir. Dan bukan sahaja penduduk Gaza dan Israel, maka dunia sedang menantikan hasilnya. Qatar yang menjadi salah satu perantara rundingan tidak langsung Israel-Hamas itu dalam kemas kini terkini menyatakan masih ada banyak perincian yang perlu diuraikan Israel dan Hamas bagi pelan damai 20 perkara yang dibentangkan Presiden Donald Trump. Kemajuan yang dicapai setakat ini ialah kedua-dua pihak semalam dilaporkan bersetuju dengan kebanyakan syarat-syarat bagi fasa pertama yang termasuk pembebasan tebusan dan mengadakan gencatan senjata. Namun masih banyak perkara yang masih tidak diketahui, terutama berhubung pelucutan senjata Hamas dan pengunduran tentera Israel. Dalam pada itu, di Israel, sesetengah rakyatnya berkumpul di tapak festival Nova di Rain untuk memperingati iaitu salah satu tapak serangan Hamas di mana 360 orang mati dibunuh di sini. Kesemuanya sekitar 1,200 orang mati dibunuh Hamas dalam serangan 7 Oktober 2 tahun lalu. Namun di Gaza, angka kematian terus meningkat. Sekurang-kurangnya 100 orang mati dibunuh dalam serangan IDF sejak Jumaat lalu, iaitu hari di mana Encik Trump menggesa Israel supaya menghentikan kempen pengebomannya ke atas Gaza. Para penduduk Gaza melahirkan harapan bahawa setelah 2 tahun, perang akan berakhir dengan muktamad. Apakah kesan-kesan besar yang dilalui penduduk Gaza ekoran peperangan ini? Sejak perang tercetus, lebih 67,000 penduduk Gaza maut. Dalam segmen jelas berita ini, mari kami bawa anda melihatnya dalam bentuk angka. Penderitaan yang dialami penduduk Gaza cukup mendalam. Banyak kawasan kejejanan berubah menjadi umpama padang jarak padang terkukur. Tiada lagi rumah, masjid, sekolah ataupun kedai yang pernah berdiri di sini. Sebelum perang tercetus, sekitar 2,4 juta penduduk Gaza hidup dalam keadaan sukar dan kini apalagi dalam perang. Menurut Bank Dunia, konflik yang berlarutan menyebabkan ekonomi Gaza diambang kelumpuhan dengan GDP-nya merosot 83% tahun lalu. Tahun ini ia semestinya lebih teruk lagi. Tahap pengangguran di Gaza antara yang tertinggi di dunia sebelum perang tercetus, iaitu pada 46,6%. Tahun lalu ia melonjak kepada 80%. Bank Sedunia menyatakan hampir setiap isi rumah di Gaza mengalami kemiskinan dan bergantung kepada bantuan makanan, bekalan asas dan bahan api. Menurut UNRWA, lebih 81% penduduk Gaza hidup dalam kemiskinan pada tahun 2022 sebelum perang berlaku. Selepas 2 tahun berperang, penduduk Gaza kini menderita kelaparan dan kebuluran. Sektor pendidikannya juga lumpuh sama sekali. Menurut UNRWA, kira-kira 660,000 kanak-kanak tidak dapat bersekolah buat 3 tahun berturut-turut. Malah, pejabat PBB bagi penyelaras hal ehwal kemanusiaan OCHA menyatakan 97% kemudahan pendidikan Gaza musnah akibat serangan Israel. Oleh itu, masa depan bagi kanak-kanak di Gaza suram, lebih lagi ditambah dengan krisis kecederaan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, hampir 42,000 orang di Gaza mengalami kecederaan kekal akibat konflik, yang termasuk amputasi serta kecederaan pada bahagian kepala dan saraf tunjang. 1/4 daripada mereka adalah kanak-kanak.
WHO memberi amaran sistem kesihatan kini diambang keruntuhan setelah 22 hospital musnah. Hanya 14 hospital di Gaza berfungsi, itu pun bukan sepenuhnya. Sementara itu, kiriman bantuan kemanusiaan terbaru dari Persatuan Palang Merah Singapura SRC sudah pun tiba di Gaza. Ia merangkumi kemah-kemah perlindungan untuk kira-kira 6,500 penduduk dan dihantar melalui lintasan Karem Abu Salim. Setakat ini, SRC sudah pun menyumbangkan bekalan bantuan bernilai hampir $2 juta buat penduduk Gaza. Ini termasuk bekalan ubat-ubatan, kit kebersihan diri dan juga makanan. Saudara, bantuan kemanusiaan berjumlah lebih $23 juta yang dihulurkan Singapura kepada penduduk Gaza sejauh ini merupakan yang terbesar pernah dikumpulkan dalam masa 2 tahun sejak tercetusnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023. Malah jumlah tersebut lebih tinggi jika dikira usaha individu warga Singapura dalam pelbagai bentuk. Wartawan Nazira Jamzuri bertemu 2 badan kemanusiaan setempat yang bertanggungjawab menyelaras sebahagian besar usaha bantuan kemanusiaan untuk para penduduk Gaza. Sejak 7 Oktober 2023, lebih 67,000 nyawa terkorban di Gaza, dengan lagi yang cedera dan kehilangan tempat tinggal. Di sebalik penderitaan ini, bantuan dari Singapura datang mencurah-curah. Ini termasuk Badan Kemanusiaan Humanity Matters yang tiba di Mesir pada November 2023 bagi menyelaraskan penghantaran bantuan sebanyak 9.4 tan ke Gaza menerusi sempadan Rafah. Di sempadan Rafah pula, di mana kami berada, ramai orang awam yang sedang cuba untuk keluar dari Gaza untuk menyelamatkan diri mereka. Sebagai ketua pasukan di lapangan berhadapan dengan Gaza, saya membuat keputusan bahawa hanya kontena-kontena bekalan bantuan yang akan menyeberangi sempadan. Untuk itu kami telah mengaturkan dengan rakan-rakan seperjuangan kami dari hospital-hospital di Gaza untuk bersiap sedia untuk menerima kontena bantuan tersebut. Antara November 2023 hingga Ogos tahun ini, Humanity Matters sudah pun mengerahkan 7 misi bantuan kemanusiaan bernilai lebih $1.9 juta ke Gaza menerusi Mesir dan Jordan. Ini merangkumi bantuan makanan, air bersih, kelengkapan peribadi, ubat-ubatan serta kebutuhan asas untuk kanak-kanak. Di Singapura, ribuan sukarelawan berbilang kaum dan agama tampil untuk menunjukkan sokongan dan menyumbang tenaga kepada usaha Humanity Matters. Lebih dari 1,000 para sukarelawan yang telah tampil ke hadapan. Ini sangat-sangat menyentuh hati kerana rakyat Singapura yang berbilang latar belakang ini kami dapat disatukan oleh elemen kemanusiaan. Sejak perang Israel-Hamas, Singapura sudah menyumbang lebih $23 juta menerusi 10 pusingan penghantaran bekalan bantuan kemanusiaan kepada Gaza, termasuk operasi yang menggugurkan paket bantuan dari udara. Angkatan Bersenjata Singapura SAF sudah berjaya melaksanakan 2 operasi menggugurkan bantuan dari udara ke Gaza menggunakan pesawat pengangkut C-130 Angkatan Udara Republik Singapura RSAF. Operasi pertama pada Mac tahun lalu menggugurkan lebih 20 tan bekalan makanan dan perubatan, manakala operasi kedua pula dijalankan pada Ogos tahun ini dengan RSAF menggugurkan hampir 15 tan bekalan makanan dan perubatan. Sebahagian bekalan yang digugurkan itu adalah sumbangan hasil kerjasama Humanity Matters dengan Yayasan Rahmatan Lil Alamin atau RLF. Sepanjang 2 tahun, RLF sudah pun melancarkan 4 kempen mengumpul dana untuk Gaza dan bekerjasama dengan beberapa pertubuhan di pelbagai negara Timur Tengah serta antarabangsa. Teknologi itu dikumpulkan melalui RLF. Dan kami amat terharu dengan bantuan ataupun sumbangan yang diberikan tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Bagi memastikan setiap sumbangan benar-benar sampai kepada penduduk Gaza, RLF memastikan ia melaksanakan beberapa langkah pemantauan. Di
Di mana perlu, RAF juga memastikan bantuan yang digunakan menepati keperluan penduduk Gaza yang dibantu. Penduduk Gaza yang dijejas yang terpaksa berpindah ke selatan Rafah di Egypt, di mana mereka kami dapati mereka membutuhkan bantuan untuk kesihatan. Ramai yang terjejas ialah kanak-kanak dan keluarga, lelaki wanita. Kita bekerjasama dengan Beras Sabit Merah Mesir dan juga UNICEF, dan mereka juga bekerjasama dengan beberapa hospital. Bagi kedua-dua badan ini, semangat perpaduan masyarakat Singapura merintasi kaum, agama dan latar belakang yang bersatu demi membantu Gaza amat menyentuh hati dan patut dibanggakan. Melihat sempena 2 tahun perang Israel-Hamas, kami teruskan dengan segmen analisis berita selepas ini, di mana kami kupas perang itu dari sudut ketenteraan Israel dan teknologi yang digunakannya, serta kesannya di pihak negara-negara Arab. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam buletin khas sempena 2 tahun perang Israel-Hamas. Saudara, tahukah anda lebih 190 tan bom digugurkan ke atas syarikat Gaza bagi setiap kilometer persegi sejak perang bermula 2 tahun lalu. Apabila penemuan-penemuan baharu yang muncul daripada perang ini dari segi ketenteraan dan teknologi dari pihak Israel dan juga negara-negara Arab. Dan apabila gambaran lebih besar yang muncul ekonomi perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober 2023 ini. Dalam segmen analisis berita malam ini, pakar dan Ketua Penyelidik Pertahanan James Rizwan Rahmat mengupas persoalan-persoalan itu. Selama kita memperhatikan konflik yang sedang berada di Gaza ini, saya rasa lebih 70,000 tan bahan letupan yang telah dijatuhkan ke bumi Gaza. Jadi kalau kita bandingkan dengan peperangan dunia kedua, 70,000 tan bahan letupan itu lebih banyak daripada yang telah dijatuhkan ke atas Dresden, Hamburg dan London kalau digabungkan semua. Bermakna disebabkan saiz syarikat Gaza yang kecil dan penduduknya yang padat, kemusnahan jiwa dan harta benda daripada bom-bom yang digugurkan Israel sejak 2 tahun lalu adalah jauh lebih parah berbanding beberapa perang besar masa lalu. Selain itu, konflik tersebut turut menyaksikan penampilan beberapa teknologi ketenteraan canggih yang diterapkan bagi mencapai objektif tentera Israel. Konflik ini telah digunakan oleh pihak tentera Israel sebagai satu medan percubaan atau digunakan untuk eksperimen untuk beberapa teknologi yang digunakan untuk pertama kalinya. Jadi seperti sistem Lavender dilakukan telah menganalisis corak untuk menghasilkan senarai sasaran berdasarkan AI, termasuk pengecaman muka yang digunakan di Gaza untuk mengenal pasti sasaran-sasaran mereka dalam konflik ini. Drone juga adalah satu perkembangan yang saya rasa agak ketara. Juga drone-drone yang lebih besar yang dapat mengembang atau memberikan aminiasi yang lebih canggih lah. Penggunaan teknologi sebegini bermakna menyerang dan membunuh sasaran bukan sahaja bertambah mudah, tetapi tanpa perasaan atau belas ihsan. Tidak lagi timbul rasa gerun di antara kalangan pihak tentera yang menggunakan teknologi itu. Jadi manusia sekarang tidak lagi di belakang senjata itu, tapi di belakang senjata itu ialah kecerdasan buatan. Jadi peperangan moden ini seperti boleh diibaratkan seperti bermain dengan video game. Turut membimbangkan konflik sejak 2 tahun lalu ini tidak hanya tertumpu di Gaza, malah merebak kepada pelbagai negara Timur Tengah, khususnya Iran, Hezbollah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Dari sudut ini, kekuatan ketenteraan dan perisikan Israel amat menonjol, termasuk berupaya membunuh ramai pemimpin kumpulan-kumpulan itu yang sedang dalam persembunyian.
perisikan Israel dapat membolosi, mendapat informasi tentang mana di mana Ismail Haniyeh berlaku serangan yang menggunakan alat kenduri atau pager terhadap anggota Hezbollah pada tahun 2024. Tapi saya rasa dalam kebelakangan 12 bulan ini yang telah mengejutkan saya adalah pendedahan kelemahan yang negara-negara Arab yang lain dalam mengesan dan menangkis pesawat tempur Israel. Walaupun kekuatan tentera dan perisikannya perlu diakui, konflik Gaza ini turut mendedahkan adanya kelemahan sistem pertahanan Israel, kata Encik Rizwan. Peluru berpandu hipersonik yang digunakan oleh Iran seperti Fatah 1 yang mampu merentasi udara pada kelajuan yang lebih 5 kali ganda kelajuan bunyi, dan ia mampu mengubah cara ia mendekati sasarannya pada saat-saat akhir. Jadi kita tahu walaupun sistem pertahanan udara seperti Iron Dome, David Sling dan sebagainya telah terbukti berkesan dalam menangkis roket dan peluru berpandu konvensional, tapi pintasan peluru berpandu hipersonik ini memerlukan tahap teknologi dan kemahiran yang belum lagi dicapai oleh para saintis Israel maupun Amerika Syarikat. Dari apa yang berlaku sepanjang 2 tahun lalu, Encik Rizwan meramalkan perlumbaan senjata akan bertambah sengit di rantau Timur Tengah. Pelbagai negara juga sedang menilai semula pertimbangan strategi dan ketenteraan mereka. Ada bibit-bibit bukti menunjukkan bahawa negara-negara Timur Tengah sudah mula membeli sistem pertahanan daripada negara-negara lain selain daripada Amerika Syarikat. Jadi kita lihat 2 tahun selepas 7 Oktober, peperangan di antara Hamas dan Israel ini telah mengubah bukan sahaja lanskap strategik di Timur Tengah tetapi juga lanskap strategik seluruh dunia. Jadi saya rasa proses ini akan membentuk blok-blok geopolitik baru yang akan mempercepatkan lagi peralihan dari sistem unipolar kepada sistem multipolar. Saudara, anda boleh meneliti kupasan Encik Rizwan Rahmat itu dengan lebih terperinci lagi menerusi tulisan komentar beliau di portal Berita Mediacorp yang bertajuk Konflik yang Merubah Dinamik Timur Tengah. Dan dalam perkembangan lain, mendaki bekerjasama dengan E2I untuk memperkukuhkan usaha membantu beliau mencari pekerjaan. Penerjanya sesempatan berita selepas ini.